بكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada petang ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ruangan yang begitu mulia, yaitu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kerja buat kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam tazkirah kita pada petang ni, kita nak cerita beberapa perkara yang yang begitu kuat menarik rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita pilihan raya habis ya, masa khutbah tadi ya. Lah ni kita cerita cari rezeki pula. Sebab kok mana pun, siapa pun, hari-hari makan kena cari. Tu apa pun juga macam tu lah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit tazkirah pada petang ni. Disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Qayyim, ada beberapa perkara yang begitu kuat dalam menarik rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia letakkan di dalam Al-Quran itu macam-macam perkara yang dihajatkan oleh manusia. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala menyebut, mana-mana orang yang dia nakkan kepada perkara dunia, maka tempatnya adalah di dalam Al-Quran. Dan kalaulah dia nakkan kepada perkara akhirat, maka tempatnya juga adalah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi betapa syumulnya, betapa lengkapnya
Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Al-Quran itu dibacakan kepada umat dia, lalu kita terima kitab itu sebagai amalan kita sehari-hari. Tuan-tuan, maka salah satu daripada bahagian di dalam Al-Quranul Karim itu adanya kelebihan, dan telah warid, telah banyak datang daripada hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan beberapa kelebihan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Cuma tuan-tuan, Al-Quran dia tidak hanya setakat itu. Quran tidak hanya setakat pada perkara-perkara yang fadail saja. Quran tadi kita sebut dia syumul, dan yang lebih besar daripada itu adalah undang-undang yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, ajaran-ajaran dia yang perlu untuk kita amalkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi disebutkan oleh ulama, bila mana satu orang dia nak menarik rezeki daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang dia perlu lakukan. Yang pertama, kata Imam bin Qayyim, hendaklah kalian kasratul istighfar, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, istighfar ini adalah memohon keampunan kepada Allah setiap hari. Dan tuan, sebab itu benda yang paling suka, yang paling disukai oleh Allah, dan juga doa yang paling afdal adalah memohon keampunan kepada Allah. Allah suka kepada orang-orang yang minta ampun dengan dia. Dan ulama pun dia ajak pada kita, bila mana kita nak berdoa, maka adalah seelok-eloknya dimulakan dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan tuan, pasal apa doa ni digalakkan oleh ulama untuk mendahului doa-doa yang lain? Kerana doa ini adalah ucapan memohon keampunan di atas segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi SAW dia bicara berkenaan dengan perkataan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan apa dia perkataan Nabi Allah Yunus alaihi salam yang paling masyhur? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan kata Nabi SAW, siapa-siapa dia yang mempunyai hajat lalu dia berdoa dengan doa ni, maka segala hajat dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ulama sebut antaranya di dalam kitab ad-du'a. Ulama kata, pasal apa doa ini begitu istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan kerana dalam doa ni ada pengakuan manusia terhadap dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kita kata bahawa dosa ni dia adalah punca bagi segala keburukan dan juga kerosakan. Kerana tu ada satu hadis riwayat daripada Al-Imam Tabrani. Dan kata Nabi SAW, bila mana Allah Subhanahu wa taala memurkai akan satu kaum, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia beberapa ujian, kata Nabi. Dan tuan, yang pertama apa dia? Nabi kata musim tidak akan mengikut peredaran dia lagi, musim. Yang keduanya, apabila barang-barang melambung naik harganya. Kemudian apabila kamu dipimpin oleh orang-orang yang zalim, dan maka ini merupakan tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan pasal apa yang Allah Subhanahu wa taala murka? Adalah kerana dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala dia sangat-sangat cinta dan suka kepada orang yang beristighfar. Maka dia merupakan satu jalan untuk seseorang itu menarik rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata ulama, hendaklah dia melazimkan bangun pada waktu malam. Tuan-tuan, masya-Allah, waktu yang dilalui oleh manusia ni ada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba dia. Masya-Allah, tuan-tuan, Allah Taala dia tak pernah zalim ke hamba dia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dia dan anugerah dia kepada semua hamba-hamba dia. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyami dahrikum nafahat," kata Nabi. Tidaklah hari-hari yang engkau lalui itu, kata Nabi, melainkan di dalamnya ada anugerah daripada Allah. Fata'arradu laha, maka hendaklah kalian mencari waktu yang diberikan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, setiap masa, contoh hari Jumaat, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, benda ni saya nakalkan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Tuan-tuan, dalam tu ada satu hadis yang dibawakan bahwasanya pada hari Jumaat ni adanya satu-satu waktu yang apabila manusia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, ni hari Jumaat. Kemudian pada tiap-tiap hari adanya waktu malam yang kita sebut tadi ni. Tuan-tuan, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam adanya satu-satu waktu yang apabila manusia berdoa kepada Allah, dia minta perkara dunia dan juga dia minta perkara akhirat. Tuan-tuan, apa Allah Ta'ala akan beri pada dia? Illa a'tahu iyyah, melainkan semua yang dia minta itu akan diberikan oleh Allah. Lalu Nabi kata, wa dzalika fi kulli lailah, benda tu berlaku pada setiap malam. Tuan-tuan, tapi kat mana kita waktu malam? Waktu malam ni kita kat mana? Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala dia boleh berhujjah dengan manusia. Bila mana manusia dia kata dia tak ada nak beramai, tuan-tuan, bila mana dia kata dia tak ada masa untuk beramal, Allah Ta'ala beritahu, awalam nu'ammirkum, adakah umur yang kami berikan pada kamu ni masih tak cukup, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apatah lagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia diberikan satu yang special daripada Allah. Dia istimewa. Kita punya keistimewaan, bila kita beramal sedikit, maka balasan dia akan banyak daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa Allah Ta'ala buat macam tu? Kerana umur kita singkat, kerana umur kita pendek. Dan tuan, cuba muhasabah sah. Kalaulah amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala tak ganjari dengan ganjaran yang mahal, agak-agak lagu mana dengan amalan kita esok dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, umur pendek, kita mula kenal masjid bila umur 50. Tuan-tuan, 60, 70 kita dah nak beransur dah. Tuan-tuan, kita dah koi-koi dah. Tuan-tuan, maka kerana tu umat ni diberikan satu yang special oleh Allah. Bila dia beramal sikit, balasan dia besar pada sisi Allah. Antara yang mahal dan juga yang besar, waktu malam. Tuan-tuan, tadi kita sebut dah,
bahawa orang yang bangun pada waktu malam dia berdoa pada Allah, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah beri kepada dia. Wa dzalika fi kulli lailah, dan benda ni dia berlaku pada setiap malam. Tuan-tuan, esok nak pilihan raya, malam ni dan lagi kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tu yang kedua, dia bangun pada waktu malam. Kemudian hak yang ketiga. Tuan-tuan, yang pertama tadi kita sebut dia kena memperbanyakkan istighfar pada Allah. Yang kedua, bangun pada waktu malam. Ketiga, kata Imam Ibn Qayyim, hendaklah dia memperbanyakkan solawat kepada Nabi SAW. Masya Allah. Tuan-tuan, ada dua amalan yang tidak akan luput pahala. Tuan-tuan, tapi kalau yang lain selain daripada dua ni, tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Al-Azkar. Tuan-tuan, Imam Nawawi kata, kalaulah zikir-zikir yang lain itu adalah biqadril khudur, ianya adalah mengikut kehadiran hati kita kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita zikir yang lain tu, kalau hadir hati kita, kita akan dapat pahala. Tuan-tuan, tapi kalau kita zikir, kita meratik, kita tahlil, tak hadir hati dengan Allah, tuan-tuan, banyak ulama kata apa? Ulama sepakat menyatakan dia tidak mendapatkan pahala. Tuan-tuan, tapi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, biarlah kita zikir tak ada pahala sekalipun, sekurang-kurangnya mulut ini basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Daripada tak ada, baik ada, walaupun benda tu tidak sempurna. Tuan-tuan, nampak dia dua zikir ni yang bila dia buat sekali pun lalai, dia pasti dapat pahala. Dua. Satu adalah qiraatul Quran. Bila mana dia membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kalau boleh Al-Quran ni macam handphone kita. Kalau boleh. Tiap-tiap hari lepas daripada subuh, baca satu muka. Faham, tak faham, salah, merangkak apa semua sekali, dia tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni Quran. Dan Quran ni setiap kali kita baca, ulama kata, kata Imam Nawawi kata dalam kitab dia At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kata Imam Nawawi kata, setiap huruf yang dia baca menaikkan darjat dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, makin banyak kita baca Al-Quran, makin istimewa kedudukan kita pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni baca Quran. Yang keduanya adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah, kata Nabi, siapa dia yang berselawat kepada aku sekali, fasallallahu alaihi asyara marrat, Allah berselawat ke atas dia 10 kali selawat. Tuan-tuan, disebutkan di dalam kitab Nailur Raja, syarah kepada Safinatun Najah. Tuan-tuan, ulama kata makna Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat semula kepada dia, yakni Allah Ta'ala memberikan padanya 10 rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila kata rahmat ni, dia menyeliputi akan keseluruhan perkara. Kita boleh makan, rahmat. Kita boleh tenang, rahmat. Kita boleh main sembahyang, boleh dengar tazkirah, apa semua sekali ni, segala kebaikan, rahmatun minallah. Dia rahmat daripada Allah. Bahkan satu orang yang masuk dalam syurga pun, kata Nabi SAW, adalah kerana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi itulah 3 benda kita cuba untuk jadikan amalan harian kita. Mudah-mudahan murah rezeki kita, mudah-mudahan kita dilapangkan daripada segala masalah. Tuan-tuan, yang pertama apa dia?
istighfar kepada Allah. Yang keduanya bangun pada waktu malam. Dan yang ketiganya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua daripada kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.